Baik, terima kasih kepada Dia dan juga Kai Arpa di Nasrul FM. Serasi bersama mereka berdua sebab dah lama tak nampak gandingan berdua ni. Baik, hari ni kita bukakan slot Selamat Pagi Malaysia untuk berbicara mengenai penjawat awam selaku tonggak negara berdaulat. Dan hari ini bersama dengan kita di studio, tak lain tak bukan, memang muka dah memang selalu sangat, iaitu Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, daripada Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Syafiqah. Okey, kita terus je. Yeah. Kita tak nak cerita panjang. Bila kita bercakap mengenai penjawat awam, lepas tu kita tengok situasi negara yang sejak menjak ni termahami macam ni, tapi sekarang mungkin dah stabil hopefully dengan minggu depan, esok pun kabinet pun akan dibentuk. Maksud setia dan ketaatan kepada raja dan negara itu, pandangan doktor sendiri. Terima kasih, Syafiqah. Ya. Pada saya, setia ini satu perkataan yang sangat kritikal lah. Ya. Dan sekarang ni kalau dalam senario sekarang ni, betul seperti yang Syafiqah katakan, sangat bertepatan dan kita perlu angkat kesetiaan ini dijadikan sebagai contoh bahawa dalam keadaan sekarang, setia ini bermakna kita tetap terus menjalankan tugas kita secara efisien, penjawat awam. Kerana kalau berdasarkan perlembagaan, artikel 132, pelantikan kita ni, pelantikan penjawat awam ini didasarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini sesuatu yang bukan kita boleh main-main. Maknanya sesuatu yang serius, satu amanah yang perlu kita jujur terhadapnya. Maknanya kita perlu setia atas pelantikan kita. Bermakna dalam keadaan yang mungkin dilihat dari segi dalam kemelut politik sekarang inilah, dan dalam kita menanti pelantikan kabinet, dan kalau betul besok insya-Allah, alhamdulillah. Tapi ketika itu kita tengok sekarang ini kesetiaan penjawat awam sangat terbukti dan dapat dilihat jelas sekarang ini, di mana walaupun tanpa kehadiran kabinet, tanpa kehadiran menteri, tanpa kehadiran politician yang sebagainya, mereka ni masih mampu menjalankan kerja dan dengan efisien. Ya, kalau kita tengok coronavirus sekarang, alhamdulillah walaupun kes bertingkat, tapi pelaksanaan tidak tersekat pun. So masih berjalan dengan lancar dan kita tidak ada isu-isu yang membimbangkan. Jadi semuanya seperti biasa. Jadi ini yang sebenarnya aplikasi yang dimasukkan dengan kesetiaan kepada raja untuk menjalankan kerja kita seperti biasa, dan kesetiaan kepada negara kerana ini tanggungjawab kita apapun mana pun kerajaan. Ya. Betul. Ya. Dan kita nak bercakap mengenai Government of the Day. Ini satu terms yang perlu kita selidik, perlu kita kupas. Mungkin doktor boleh kupas mengenai terms ini? Ya, term ini kita penjawat awamnya, siapa pun kerajaan, kita tetap setia. Ya, maknanya kita tidak terpengaruh dan kita tidak takluk bila bertukar kerajaan, kita pun bertukar kesetiaan. Tidak. Sebab konsep Government of the Day ni, kalau kita pendekkan jadi God, jadi Tuhan. Jadi kalau jadi kiasan kita, bukan maksud kita nak menuhankan kerajaan, tidak. Tapi maksud kita adalah kita setia dengan menjalankan tugas kita, dan Tuhan itu analoginya adalah satu. Jadi bila ada perubahan, jadi kita tetap setia kerajaan yang ada. Kerajaan yang pada itu. Misal contoh, kalau katakan kerajaan berubah pukul 12, 1 minit, kesetiaan kita pada kerajaan yang ada. Jadi kalau kita tengok, dulu pernah dibangkitkan, ada isu mengatakan kita penjawat awam tidak setia pada kerajaan dan sebagainya. Pada saya mungkin ada pandangan yang berbeza sedikit lah. Yang sebenarnya mungkin usaha untuk memastikan kefahaman antara kabinet yang baru, politician yang baru dengan kerajaan yang sedia ada, yang sudah melaksanakan tugas 20-30 tahun. Jadi mereka tahu arah tuju dan sebagainya. Jadi apabila dipersoalkan itu, mungkinlah ada risk kita merasakan God kita dipersoalkan. Sebenarnya tidak. Kita tidak menduakan. Penjawat awam tidak harus menduakan ini antara kepentingan politik dan yang asasnya sejak awal pun itu ada mengatakan kita back to basic. Waktu kita dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong pun berdasarkan tata cara perlembagaan, kesetiaan kita tetap sama. Betul. Jadi halu tuju kita tetap sama. Cuma sekarang ini adalah kita nak memastikan bahawa dalam dilema memahami, sebab kita dah lama mungkin dengan kerajaan yang lama. So bila kerajaan baru, ada unsur-unsur baru yang nak diketengahkan. Tapi asas dia tetap sama. Asas dia kita adalah impartial, kita adalah non-partisan dan kita adalah apolitical. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Cuma setiap peringkat kerajaan itu, setiap peringkat penjawat awam perlu difahamkan. Jadi itu yang menyebabkan bahawa konsep Government of the Day ini sangat-sangat kritikal dan sangat perlu difahamkan. Betul. Bila kita melihat baru-baru ni dikeluarkan satu perkeliling
khas untuk situasi kita zaman sekarang ni lah, iaitu penjawat awam tidak boleh bersuara ataupun tidak boleh terlibat daripada bidang-bidang politik. Padahal kita tahu Malaysia ialah satu negara yang bebas untuk bersuara. Pandangan doktor? Pandangan saya, kadang-kadang kita bukan saja penjawat, tapi kadang-kadang kita tafsirkan kebebasan bersuara suatu yang apa saja cara sekalipun. Padahal tidak sedemikian. Kalau kita benarkan orang bebas bersuara apa cara sekalipun, tidak ada menghormati tata cara budi bahasa kita dan proses yang kita ada, kucak-kacir kita dibuatnya. Jadi penjawat awam ini, walaupun penjawat awam ini dia memang tidak dibenarkan aktif politik, dan asasnya kita perlu kekalkan sifat impartial kita, sifat neutrality kita, dan sifat kita ini berlaku adil kepada semua orang, tidak kira politik mana. Jadi kalau kita dah mula terlibat, dah mula memberikan pandangan, jadi profesionalism kita sudah mula dipersoalkan. Jadi itu pada saya lihat sebagai kita perlu setia, perlu profesional, perlukan suarakan neutral. Kita tak pasti yang mana satu betul dalam keadaan demikian. Jadi perkeliling itu sangat tepat. Cuma saya melihat bahawa tidak bermakna kita perlu kadang-kadang ada rasa takut untuk bersuara. Padahal yang kita nak suarakan itu polisi yang betul. Jadi dalam keadaan demikian menyebabkan kita rasa pejabat awam pula tidak berani menyuarakan even polisi yang betul. Sebab kita takut tidak bertepatan dengan perkeliling. Sebenarnya tidak. Pada penterjemahan saya mungkin dari segi akademik lah, ini adalah saya rasa sesuatu yang perlu dibaiki. Maknanya penjawat awam mesti berani menyatakan polisi yang betul. Jangan kerana takut untuk tersalah memberi pandangan, jadi kita tak menyuarakan. Jadi rakyat biasa tak faham. Jadi rakyat ini dia tak boleh dapat apa sebenarnya polisi, kerana kita pula yang tidak berani menyuarakan. Jadi tak boleh sampai macam tu, Syafiqah. Saya rasa itu yang perlu diubah sekarang ni. Sebab dalam keadaan, dalam konotasi katanya kebebasan bersuara, jadi kita pun perlu menangani ini. Sebab kalau penjawat awam tidak menangani ini, saya rasa nanti siapa yang nak terangkan? Takkan nak tunggu setiap kali KSU perlu terangkan, KPPA perlu terangkan. Penjawat awam yang ada ini diberikan pada saya lah mandat bahawa mereka ini atas asas setia, atas asas impartial and apolitical, mereka mesti diberi ruang. Dan mesti berani menyatakan yang salah-salah, yang betul kita angkat, kalau yang tak betul berani cakap tidak. So begitulah. Betul. Baik, ini berita yang baru kita dapat Doktor. Pukul 11 ini Perdana Menteri kita akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan senarai kabinet, dan pukul 5 kita dimaklumkan senarai barisan kabinet yang baru akan diberitahu secara rasminya, dan esok akan diangkat sumpah. Tadi kita baru cakap mengenai esok, rupanya bukan esok, hari ini. Nampak di situ betapa efisiennya sebenarnya kerajaan baru kita, sebab kita tak naklah benda ni berlarutan lama, sebab kita ada masih lagi isu-isu yang perlu dijaga seperti coronavirus dan sewaktu dengannya. Baik, kita bercakap semula mengenai penjawat awam sebagai tonggak negara berdaulat. Bila kita tengok di sini, kerajaan memberi keutamaan kepada unsur tadbir urus dan integriti sektor awam, sehingga tonggak utama dalam kerajaan ataupun dalam kajian separuh penggal RMK 11 dan perkembangan pelaksanaannya sehingga ke hari ini. Kita nak tahu macam mana? Kita tengok seperti yang biasa dibicarakan, banyak perubahan yang berlaku, tetapi demand, permintaan daripada rakyat semakin tinggi bersesuaian dengan tahap pembangunan negara kita. Kita dah selalu dengarlah mentaliti pembangunan first class, tapi mentaliti kadang third class. Tapi saya rasa penjawat awam sedang melalui proses dan perlu diperingatkan, dan perubahan ini diteruskan. Tapi ada beberapa perkara lah. Saya rasa dari segi penjawat awam ini kadang-kadang memang dengan jumlah yang banyak ini, dari segi kualiti agak mencabar juga untuk kita kekalkan. Tapi saya yakin dengan memastikan kepimpinan dari segi kementerian dan organisasi kita letakkan pada orang yang betul, insya-Allah. Jadi yang saya nak highlightkan di sini adalah kadang-kadang kepimpinan pemilihan itu sedikit dicampur tangan oleh kepentingan politik, dan itu menyebabkan kita tidak dapat meneruskan, agak mencabar untuk meneruskan perubahan seperti yang turus takbir yang kita nak angkat. Jadi isu integriti kadang-kadang kita tak mahu. Pegawai kerajaan, pejabat awam yang dilantik dan ada isu integriti, itu jelas. Jadi kalau nak dikaitkan dengan pelantikan kabinet yang baru ini, kita sangat mengharapkan insya-Allah antara legislatif mereka ini, kabinet yang akan mengetua kementerian ini, akan selaras nilai-nilai integriti mereka sama dengan nilai integriti yang pejabat awam harus ada. Jadi kalau satu belah pihak saja, di mana pihak kabinet baru ada yang nanti akan mempersoalkan dari segi integriti, jadi payahlah untuk pejabat awam mempertahankan menteri di kementerian masing-masing, ketua di organisasi masing-masing. Jadi ini urus takbir ini untuk memastikan integriti ini suatu yang perlu
dilihat secara detail dan berani untuk mengenengahkan kabinet, ahli kabinet yang betul-betul bersesuaian dengan semangat yang kita nak. Ya. Supaya Jadi kita pun tak pening. kita tak pening. Sekejap A, sekejap B. Betul. Saya kadang-kadang ialah mungkin bahasa kena jaga juga di sini. Jadi kadang-kadang kita perlu memastikan bahawa integriti bermula daripada yang nombor satu. Ya. Jadi mudah untuk yang nombor dua, KSU dan sebagainya melaksanakan. Sebab kadang-kadang kita lihat sebelum ni, apabila banyak sangat kita ditarik oleh isu-isu politik ataupun politician, maka asas utama untuk kita memberikan perkhidmatan terbaik itu sudah terharu biru sedikit. Sebab saya selalu kadang-kadang saya bersama dengan bahagian di bawah, saya lihat kadang-kadang mereka merasakan bahawa dasar semua cantik, tapi kadang-kadang diharu birukan sedikit bila ada campur tangan politik. Jadi kita harap insya-Allah dengan keadaan sekarang ini merupakan tingkap window yang baru untuk kita memulakan penjawat awam yang profesional, yang impartial, yang non-partisan, yang apolitical, insya-Allah. Betul. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Apa pun sebenarnya kesimpulannya, kita sebagai penjawat awam lakukan tugas anda kerana kita mempunyai harapan rakyat di luar sana sebenarnya. Okey, untuk menjalankan apa sahaja kerja anda. Baik, sekarang ni kita nak berehat seketika waktu dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan Tiza Pagi ke Kedah. Apa pun kita akan berehat seketika.